Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? InsyaAllah. Ya, okey jelas. Ah. Oi, ramailah menanti ni. Bingkisan Itulah. pun dah ada lah. Cik Amir Itulah. sihat? Alhamdulillah. Azura, macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Kelas tadi macam mana? Kata ada kelas mengaji. Skrip drama radio. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ah, okey. Itu So, dengan bingkisan tu eh? ya sekali dengan dia. So, lepas Ah. ni belajar skrip drama TV pula. Yang Ah. tu start hari Ahad sampai next week, sampai hujung bulan ni. InsyaAllah. Oh. Ini tahu mana dia punya maklumat join tu? Memang sendiri cari ke apa? Seorang penulis skrip, kawan saya dia share info tentang bengkel skrip drama radio dengan skrip drama TV. Uh, Ah. Suara bergema, Ya, Cik Amir. ya ke? Suara saya ke suara Zura? Ya. Hello. Saya Test. dengar elok je ni. Okay. Okay, test. Korang yang join kami punya Bergema. live boleh tolong komen suara kami gema ke tak? Okay. Komik ad, bingkisan. Okey tak? Okey tak? Okay semua. Okey lah kot. Dia bergema Ha? sikit. Bergema eh? Nampak? Ah, Yang gema ni, sekejap. Kalau bergema saya try buka earphone. Gema lagi tak? okay. Okay. Cun dah. Okey, better. Oh, maknanya saya tak payah pakai earphone lah. Okey eh? Dengar eh? Okay, okay. Dengar. Ah, So, itulah kita punya mukadimah tadi. Kita lupa nak mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kena mudu iya kena. Bangkitlah jiwa. Ini dah buku terkini lah kot daripada bingkisan eh. Kalau ikut macam ni. Daripada Azura. Ya. Ya, Bingkisan saya dia ada dengan ada terima kasih bingkisan. Allah. Daripada Azura Yang ini tu, yang latest. yang tu dari saya dengan ada bingkisan tahun lepas, awal tahun 2020. Kalau ikut sini 2020 lah. Betul. Ya Bangkitlah betul. jiwa. Kita tengok sikit dia punya layout memang sangat colourful. Harga meter tu RM20. RM20 colourful. Siapa nak? Nice. Memang lagi bagi saya paling ceria lah kot dalam banyak-banyak buku Azura. Ya. 126 Memang penuh cerita. colourful. Penuh colourful. So pada korang yang tak dapatkan lagi, kita ada package special macam biasa. Pergi kat link, ada package 3 buku 50. Okay, sebabnya Azura mungkin ni sesi yang kita tak tahu kita nak buat yang akan datang ni. Kita nak ucap tahniah lah juga sebenarnya kat Azura. Secara live Terima boleh kasih. Terima Sebab kasih. Azura sebenarnya dia ada berita gembira nak share. Kalau boleh Azura sendiri share dulu lah sebelum kita pasal buku bangkit ni, apa dia nak share dulu. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Amir. Okay. Pertama sekali, buku Bangkitlah Jiwa merupakan sebuah buku himpunan kata-kata pembangkit semangat. Kata-kata, boleh dikatakan kata-kata mutiara tentang kebangkitan dari keterpurukan. Bangkitlah jiwa, bangkit dari kesakitan, kesedihan, kegagalan, kejatuhan, bangkit dari kelemahan, dari kehilangan, dari terus menjadi mangsa teraniaya, diperbodohkan, diperguna, ditindas dan dipijak. Dan buku ni juga memberi kata-kata kebangkitan supaya kita ubah mentaliti dari segi mentaliti dan sikap kita. Itulah dia pendekatan sisi Bangkitlah Jiwa. Saya baca sedikit petikan yang ada dalam buku Bangkitlah Jiwa. Okey semua. Muka surat 86. Okey. Berselang-seli antara tenang dengan resah meninggal. Keadaan yang baik dan keadaan yang tidak. Jiwa tercabar apabila diri ditanya dan dibanding selepas seorang demi seorang kenalan berkahwin. Pada ketika giliran kita masih belum kunjung tiba. Pastilah kita mahu seperti apa yang orang lain mahu.
biasalah mulut-mulut yang mengata bagi yang sudah ada sesuatu akan mencari-cari pada sesuatu yang belum lagi kita ada. Fikiran kita mulai bersalah sangka, malah jiwa kian gementar, disulami rasa cemas dan risau jikalau tidak sempat menikmati hidup berpasangan seperti mereka. Meski termaktub sebagai fitrah perasaan, kita sepatutnya bijak mengawal, bukan terburu-buru sebab tergugat. Ini betul-betul. Itulah dia. Betul-betul deep dari hati dia ni. Ini betul bukan pengalaman orang ni. Memang daripada Azura sendiri lah sesaat yang menakutkan. Wow. Ya Betul betul. lah Azura, betul lah. Rasa Betul. menakutkan. Saya dapat rasakan benda ni ialah macam mana cakap lah. Manusia ni ada lagu nasyid dulu tu. Apa yang ada sering dilupakan. Apa lagu tu kan. Apa yang tak ada tu sering disesalkan. Apa benda ya. Tapi kira betul lah. Yang kat tangan tu tak dipandang sangat. Tapi apa yang kat tangan orang tu, tu betul lah, betul. Rasa saya dapat rasa ada punya feel tu. Yalah, ayat mudah tu kalau kita nak cakap makcik bawang ke tak bawang ke yang suka menanya-nanya benda yang mungkin dia nak basa-basi, mungkin lah. Tapi itulah. Dia punya tu kadang perasaan orang ni kan dia kena agak sensitif jugalah kalau benda macam ni kan. So siapa yang dah disoal tu, itulah. Zura cakap tadi tu, fitrah perasaan ni Jangan terburu-buru sebab tergugat. Tergugat, yes. Sebab kalau orang tu, aku nak buat, benda ni, sebab ayat sebelum ni yang kalau siapa tengok live kita sebelum ni yang Azura punya favourite motto tu kan. Sesuatu tu datang apa? Macam mana ayat tu? Sesuatu datang kemenangan. Kemenangan dia datang. Ya. Dia kiranya ayat tu yang saya faham. Yalah, benda tu tak cepat, tak lambat. Tapi bila kita usaha, insya-Allah Allah bagi waktu yang tepat. Jadi, betul. Janganlah sebabkan orang lain punya timeline, kita pun rasa macam, aku pun sama juga macam dia, umur sebaya. Tapi, jadi benda-benda macam tu, kita ambil contoh Mak Saleh lah Zura. Contoh macam KFC lah. Biasa orang tahu kan. Pakcik, kenal kan. Dia buat dia punya KFC tu umur berapa 80 lah, ke 60 kalau siapa yang baca pasal ni. Dia dah tua kan, baru dia buat KFC kan. Kenal KFC, ayam goreng Kentucky yang kita makan, kita tahu kan. So nak bagi tahu kejayaan ni tak sama setiap orang. So bila dapat ayat yang macam Azura tulis ni, terima kasih lah orang cakap memahamkan untuk pembaca utamanya. Jangan terburu-buru sebab orang lain dah ada, kita pun nak juga. Yes, betul kita nak, betul. Tapi bijak mengawal. Bijak mengawal tu macam mana? Inilah salah satu cara dia. Kena banyak baca buku-buku macam ni. Kena banyak berguru, kena banyak circle yang betul, positif. Okay. So sambil-sambil tu mungkin kita boleh selang-seli dengan soalan tu lah. Takut-takut terlepas. Sebab tadi nampak ada yang dah mula bersoal lah dalam ni. Syazwani tak silap saya ni. Saya ada tanya. Selain Bingkisan Hati, penulis mana lagi Kak Azura teringin nak kolaborasi? Okay, untuk soalan ni, buat masa sekarang ni lah, saya tak ada apa-apa perancangan macam nak set apa-apa planning untuk kolaborasi dengan mana-mana penulis. Sebab saya nak fokus manuskrip solo untuk akan datang selepas buku ke-7. Sebab ada dah tajuk buku yang saya dah memang nak buat. Jadi yang latest ni saya dengan Ada Berkisah Hati lah. InsyaAllah in future kita tak tahulah kan. Kalau ada rezeki dapat kolaborasi dengan mana penulis, InsyaAllah. Tapi memang nak fokus manuskrip solo lah. Untuk buku ke-8 dan ke-9. So jawapan dia Syazwani, so far Bingkisan dulu. Yang lain tu kalau betul nak Azura collab, mungkin korang kena sunting Azura lah kot. Azura waktu ni dia nak buat solo. So siapa-siapa penulis nak collab boleh DM Zura terus. Okey, Bingkisan tanya, dalam banyak-banyak buku Zura, mana yang paling mencabar bagi Zura sepanjang menyiapkan? Dah 7 buku kan? Nak masuk 7 ke dah 7? Nak akan datang ni masuk yang ke-7. So dalam 7 buku lah, saya cakap 7 buku. Mana paling mencabar nak siapkan? Sebab yang 7 pun dah siap dah sebenarnya, betul tak? Betul, dah siap dah. InsyaAllah nak tunggu terbit je. Yeah. Okay. Tentang cabaran ya.
dia bukan dikira soal jangkaan masa siapkan manuskrip, sesebuah manuskrip tu, tapi cabaran dia kita nak cari kekuatan idea, nak nampak, nak memperlihatkan manuskrip kita tu sebuah buku yang unik, yang ada keistimewaan tersendiri berbanding dengan buku-buku penulis lain, berbanding buku-buku saya yang lain yang sebelum ni. Itu yang mencabarnya sebab bagi saya penulis kena ada kreativiti untuk mempelbagaikan konsep, tema, isu, konten supaya bila pembaca dapatkan buku kita tu ada sisi kelainan yang mereka nampak, perbezaan dari pelbagai sudut. Itu dia. Itu yang mencabarnya, kita nak cari keistimewaan untuk setiap buku kita. Great. Maknanya setiap buku ada USP dia lah, ada unique selling point yang kelainan lah, keunikan dia. Itu cabaran yang paling utama lah dalam kekuatan idea dan keistimewaan buku tu sendiri, kita nak cari itu, nak cari kelainan tu. Itu yang mencabar lah bagi saya, pendapat peribadi saya lah. So, ada soalan daripada Amira Syahira. Berapa lama Kak Azura ambil masa untuk siapkan satu buku? Setakat yang dah 7 buku ni, average berapa lama dalam 7 buku yang dah dihasilkan? Paling lama 3 bulan lah. Dalam ke-7 buku, paling lama 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan macam tu lah. Paling lama, paling singkat dalam sebulan, kiraan sebulan macam tu lah. Kira sebulan. So, yang paling lama buku apa? Yang paling singkat buku apa? Buku Ajari Aku Hidup dan Bangkitlah Jiwa. Itu paling sekejap? Yang paling sekejap. Yang paling ambil masa berapa? Buku pertama paling lama, buku pertama di Hari Akhirat. Yang tu kira dalam 3 bulan jugalah. 3 bulan, dalam 3 bulan macam tu. Seingat saya. Di Hari Akhirat, yelah, betul. Dan Zoli tanya lagi, malam ni kita layan, kita punya soalan lah dulu. Kak Azura, kan menulis skrip. Kenapa bagi buku? Sebab sebelum ni kita dah tahu Azura minat. So kenapa minat menulis skrip? Nak explore skrip lah. Sebenarnya sebelum saya menceburi penulisan buku, saya minat penulisan skrip dulu. Tapi rezeki Allah bagi saya jadi penulis buku dulu. So sebab minat dia, sebab saya selalu tengok drama tau. Bila kita tengok drama, terasa masih macam lagi, ya? Masih lagi sekarang minat drama? Ya, sampai sekarang. Saya tengok drama tapi bukan sebagai penonton. Tapi saya menganggap bila saya tengok drama tu sebagai pembikin cerita tu. Jadi bila tengok drama, apa-apa je lah drama. Bila kita buat skrip tu, rasa macam kita pula ada dalam drama tu. Jadi rasa lebih puas hati tau. Lebih puas hati, rasa dekat situ hasil kerja dia lebih menyerah lagi. Sebab kita bila menulis buku, penulisan dia dalam buku, bercetak. Tapi bila penulisan skrip tu ke depan lagi. Lebih, orang kata apa, penulisan kita tu nampak lebih dikenali lagi lah. Kita nampak hidup lebih hidup. Ya, betul. Okay. Tadi mana soalan ni? Apa pasal dia? Skrip dah. Lepas tu, Azmat sebut ni, TLZ. Okay. Apa perasaan Kak Zura bila dapat terbitkan buku pertama? Takut ke? Happy ke? Alhamdulillah. Rasa syukur sangat sebab masa tu Allah sangat permudahkan, tak ambil masa yang lama. Memang masa tu saya hantar manuskrip, lepas tu dapat jawapan daripada pihak publisher tu dalam beberapa bulan je. Lepas tu terus terbit. Berbincang secara baik. Bila memang trial tu, terus dapat lah rezeki. Bukan hantar banyak orang kan, banyak hantar terbit. Wow. Itulah rezeki itulah rezeki. Memang masa tu Allah permudahkan. Sangat-sangat permudahkan. Jadi tak ada perlu tunggu bertahun-tahun ke, lebih 6 bulan, 7 bulan ke. Okey. Tapi memang, yelah, kalau dah cakap ataupun saja cuba lah kan. Tahu-tahu dapat kan. Dapat tahu dah 7 buku dah tahu. Alhamdulillah. Okay. Sebelum saya terlupa,
Azura sebenarnya dah tulis apa dengan bingkisan. Gambar apa YouTube. Korang boleh tengoklah kualiti penulisan skrip Azura dan bingkisan. Cinta Mu'alaf kan tajuk dia? Ya? Tajuk dia apa? Cinta Mu'alaf. Ya. Cinta Mu'alaf. Cinta Mu'alaf. Korang yang tengah tengok sekarang ni, mak tadi tanya Kak Zura minat skrip apa, dah terbukti pun, dah ada pun dah buat dia punya short film lah, dah cakap Cinta Mu'alaf. Google apa, type pun kat YouTube, insyaAllah keluar. Tak silap itu apa, 30,000 yang views lah. Dekat 300,000. 300,000. 300,000. Hampir 300,000. Berapa duration dia, berapa lama? Setengah jam? Apa dia? Dia punya duration berapa lama? Short film tu? Berapa minit? 20 minit. 20 minit. 20 minit. Lebih kurang 20 minit. 20 minit kan lebih. Azura dan bingkisan, betul? Ya, dengan ada bingkisan. Okey, so bingkisan tanya lagi tu. Konten dan isi buku yang macam mana Zura utamakan? Sebab saya suka ulang lah bila sebut buku motivasi ni. Buku motivasi ni terlalu banyak kat pasaran. So untuk Zura sendirilah. Yang orang cakap, bila sebut Azura Zamri tahu ini style dia. Contoh macam depression ke apa-apalah yang deadline lah. Kalau sebut Zura ingat apa, motivasi apa. Kita tahu lah bukan keluarga, bukanlah sebab buku motivasi yang umum untuk nampak lebih pada remaja apa semua kan. So Zura sendiri kalau nak orang kenal motivasi Azura ni, apa yang boleh orang cakap kaitkan motivasi Azura ni macam mana? Karya Azura. Okey, macam saya, buku-buku saya ni lebih kepada ujian kehidupan. Ujian kehidupan yang saya sentuh secara menyeluruh. Jadi sebab bagi saya, kita manusia dekat dunia ni setiap hari diuji. Hari-hari ujian tu dekat dengan kita. Jadi saya memang lebih tertarik untuk menyentuh isi dan konten tentang ujian hidup. Sebab bila kita bercerita, menulis tentang ujian hidup yang pelbagai, seolah kita memberi gambaran tentang kehidupan orang yang membaca tu. Bila pembaca tu dia baca buku kita, dia sendiri akan rasa macam dia sedang membaca kisah hidup dia. Itu yang mendekatkan pembaca dengan buku kita. Itu pandangan saya. Itu memang tarikan saya lah untuk buku-buku saya. Oh, boleh lah kalau kita nak tulis hashtag Azura ni. Azura Zamri, hashtag menulis buku motivasi ujian hidup. Sebab buku ujian hidup, buku yang berkisahkan tentang ujian hidup, kalau penulis saya mungkin ada setengah bercerita tentang konflik rumah tangga kan. Betul. Isu-isu berkenaan dengan kekeluargaan, lepas tu pekerjaan. Dia ada tema-tema tertentu. Tapi kalau macam saya lebih suka sentuh pelbagai aspek secara menyeluruhnya. Ada isu persahabatan, kekeluargaan, percintaan, perceraian, jatuh bangun hidup. Itu dia. Okey, faham. Okey, kita punya soalan seterusnya. Adakah sukar bila menulis buku secara solo dan berkolaborasi pula menjadi mudah? Tulis orang tu susah, mungkin. So bila buat berdua tu lagi mudah. Betul ke? Okey, sebenarnya macam ni. Mudah atau sukar bukan dilihat dan dikira dari sudut gerak kerja menulis secara bersendiri maupun berkolaborasi. Tapi sesebuah manuskrip tu boleh berhasil dengan kualiti yang baik selain dari kekuatan idea. Pertama sekali komitmen, kesungguhan, kerjasama pada tanggungjawab tu yang memainkan peranan penting sebenarnya. Itu kata kuncinya. Sebab kita jaga pegang persepsi bila kita tengok buku penulis tu berkolaborasi dengan penulis lain, kita nampak buku ni nampak lebih mudah, mesti kerja pun cepat siap, tak memeningkan kepala macam menulis buku secara solo. Kata-kata ni tak tepat sama sekali sebab kita menulislah buku dengan 10 penulis sekalipun, 20 orang penulis sekalipun, kalau tak committed, tak bersungguh, tak ada kerjasama, semangat dan usaha pun separuh jalan je memang tak ke mana lah manuskrip tu. Memang terkubur macam tu je lah. Macam saya dengan Debbie Kisan, Alhamdulillah Debbie Kisan sangat committed. Saya pun dengan dia masa siapkan manuskrip Bangkitlah Jiwa memang kita orang enjoy sangat.
tak ada tension ke apa, memang enjoy. Buat pun dalam keadaan muda dan saling bertukar pendapat. Kisah open minded kan, dia pun memberi pandangan dia tentang bahagian penulisan saya. So alhamdulillah. Yelah, dia kalau dari saya dia sudah editor lah, mungkin lah saya boleh cakap nak cepat siap satu buku 10 penulis. Terdapat surat seorang 10. Itu cakap saya. Tapi dari sudut penulis pula yang mencabar dia bila nak mencari kesatuan tu tadi, kerjasama. 9 dah siap, satu pula tak siap-siap. Contoh. So, kata kunci kerjasama tu satu benda yang sangat penting lah. Dan lagi satu, ialah mesti ada satu tema. Dan bila satu tema ni nak memahamkan 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala ni sebenarnya lagi sukar sebenarnya nak menyatukan background lain-lain. So betul lah tu. Dia bukan lagi mudah, tak juga lagi susah. Bergantung kepada tadi lah. Kerjasama, Ya betul. kesepahaman. So kalau betul ada benda tu, insya-Allah mudah tu ya. Akan jadilah. So Aslam Arif tanya, Kak Zura, bagaimana perkenalan awal dengan Bingkisan? So sebab tak silap saya, Zura ke Bingkisan tu, join galeri. Zura dulu Dia berkisah dulu. Dia Bingkisan berkisah dulu? dulu kot. Saya pun lupa dia berkisah dulu kot. Sebab rasanya buku dia keluar dulu. Yang pertama tu terbitan Galeri Ilmu. Tak silap saya, tak pun sama. Serentak. So berkenalan macam mana korang ni? Sebelum join galeri dah berkenal ke? Sebelum saya masuk Galeri Ilmu, saya dengan dia berkisah dah saling berkenalan. Masa tu dia berkisah PM saya dululah. Dia tanya pasal manuskrip. Dia ada tanya pandangan saya. Start tu lah bermula sesi perkenalan saya dengan dia. Sampailah sekarang ni kami jadi best friend. Pernah berjumpa? Belum pernah. Tapi dia lah yang paling rapat dengan saya. Saya pun rapat dengan dia. So korang pernah voice call je lah? Ya? Pernah call telefon, nampak muka macam tu je lah. Berdua cakap. Saya pernah tengok muka dia. Muka Kira dia. tu pernah jumpa dah. Tak pernah jumpa lagi Wow. Tak boleh jumpa lagi. Zura Johor, dia Melaka kan? Ya betul. Itulah. Tu. Nak tunggu, So jumpa je. mungkin upcoming buku ni kita nak buat something special. Seperti Bangkit Jiwa masih lagi sangat di pasaran ni. Doa-doa PKP tak ada. Mungkin kita boleh buat 10 pembaca, pembeli bertuang. Kita buat sesi berjumpa dengan penulis. Siapa tahu kan. So korang yang nak, bolehlah DM pada kami. Kita susun kerja jadi. Kita jumpa Azura, jumpa Gigisan. Special pada korang yang pembeli tegar buku-buku motivasi penulisan berdua ni. Okay, best friend. Yes, betul Aslam, best friend. Okay, soalan seterusnya. Apa faktor utama yang meyakinkan Azura dan Bingkisan untuk hasilkan Bangkit Jiwa? Selepas 5 buku solo, buku yang ke-6. Sebab dah kenal apa dah? Apa nama Bingkisan pun dah tulis banyak dah. So, apa yang meyakinkan korang untuk come up dengan Bangkitlah Jiwa? Sebab, yelah, orang cakap dua-dua dah kenal lama. Tapi kenapa Azura buku yang ke-6, Bingkisan buku yang ke-berapa? Dia dah masuk yang ke-7 kan? Ke-7 tak silap saya. Azura yang ke-6. So, kenapa korang baru nak collab untuk buku Bangkit Jiwa ni? Apa big why korang Bangkit Jiwa ni? Best friend tu dia perhatian untuk pembaca ke apa? Okay. Kita dihadiri dengan kalangan pembaca yang mempunyai minat pada jenis bahan bacaan yang pelbagai. Contohnya seseorang pembaca tu dia tidak semestinya tidak berkeinginan untuk membaca buku motivasi yang ringan dan ringkas. Jadi bila lahirnya buku Bangkitlah Jiwa ni, tentunya seseorang pembaca tu lagi-lagi seorang pencinta buku, dia akan explore kategori buku yang datang dari pelbagai konsep. Terutama buku yang penuh colourful, boleh menarik mood pembaca untuk membaca buku ni. Lagi satu, buku Bangkitlah Jiwa ni boleh jadi tarikan pada orang yang kurang gemar membaca.
Mula-mula membaca buku motivasi ringan seperti Bangkitlah Jiwa. Lama kelamaan tak siapa sangka dari buku Bangkitlah Jiwa mereka rasa nak mencuba lagi untuk membaca buku yang lebih tebal lagi, yang lebih berluas lagi isinya. Itu antara faktornya lah. Sebab apa? Sambil Zura bercerita tadi, saya nak pastikan balik dalam ni, dia punya tajuk ni, viewers yang tak dapatkan lagi buku ni, boleh kata satu page terus habis. Ada tak sampai 10 lah, mungkin 5-6 tajuk lah yang makan page 2 buku surat macam ni. Tapi yang lain-lain semua boleh kata satu page habis. Orang cakap kalau ada berapa hari, 30 hari sebulan, ambil satu ayat satu hari pun dah okey lah untuk orang cakap muhasabah sebelum tidur, untuk mulakan hari. So, selain Quran yang utama kita baca, buku ni bagi saya sangat-sangat best lah baca dengan layout dia yang dia tak ulang design dia tak ulang dia punya page ni, dia gambar setiap page lain-lain. Dia gambar laut, gambar family, gambar alam. So memang relate dengan konten lah. Memang orang yang tak dapatkan lagi ni dengan RM20 sangat-sangat berbaloi lah. Tapi saya suggest kalau nak dapatkan jangan beli satu, beli 3 terus. 3 buku Azura RM50. Link ada dekat kita punya profile lah. So Zura sebenarnya sedar tak sedar kita menghampiri 5 minit terakhir, masa yang sangat mencemburui. So untuk 3 minggu lah orang cakap bersama dengan Galeri Ilmu live, saya sangat berterima kasih lah sebab Zura sedia sahut cabaran ni yang selama ni dah bertahun buat buku dengan kami. Bila kami ajak buat 3, Zura cakap terus okey, inilah 3 minggu terus pula. Alhamdulillah. Dan hari ni orang cakap mungkin untuk waktu ni lah, kita sebelum nak tunggu buku baru, so ini sesi yang penamat untuk buku Bangkitlah Jiwa untuk Zura. So saya nak serah kat Zura 5 minit terakhir ni bagi kata-kata untuk membaca dan semua yang menyokong Zura lah. Itulah. Nak follow Zura kat mana semua. Okey, pada semua saya ucapkan terima kasih atas kesudian kalian meluangkan masa menonton live saya dari masa sembang buku-buku Tuhanku Mohon Jawapanmu, Buka Jari Aku Tertidur. Dan sekarang ni kita sedang bersembang buku tentang Bangkitlah Jiwa. Terima kasih, saya minta maaf andai ada mana-mana kekurangan, saya tersasul di mana-mana. Teruskan menyokong karya-karya tempatan, especially karya-karya terbitan Galeri Ilmu. Jangan lupa dapatkan buku Tuhanku Mohon Jawapanmu, Ajari Aku Tertidur, Bangkitlah Jiwa dengan package istimewa tawaran harga RM50. RM50 free postage. Dapatkan untuk ketiga buku ni. Doakan buku ketujuh saya diterbitkan dengan lancar, dengan selamat. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur kita jumpa lagi. InsyaAllah doakan semoga buku-buku tulisan saya lebih tersebar meluas, lebih dikenali ramai orang, lebih disukai ramai orang, dan semoga setiap tahun saya dapat keluarkan buku-buku terbaru saya. InsyaAllah dengan berterusannya penulisan buku-buku saya ini mendekatkan lagi diri saya dengan kalian semua. InsyaAllah. Boleh scroll komen lah Zura. Sebut sikit nama-nama yang kalau ada tu. Bagi dia rasa okey, Kak. rasa dihargai. Okey, hai semua. Terima kasih dan berkisan hati. Aslam. Terima kasih. Amira Syahira, Adila Salim, Irene Nasri, Arif Zaidi. Terima kasih Muhammad Daud. Terima kasih Syamiza. Terima kasih semua. Ramai yang join. Alhamdulillah. Okey. Ya, tu. Okey. So, pada korang yang orang cakap nak keep in touch dengan Zura, best dia ingat join Telegram lah. Zura ada Telegram dia. Itu memang korang dapat. Zura update situ apa banyak orang cakap sehari satu ke, seminggu 2-3 kali ke macam mana? Apa dia? Cik Amir tak dengar suara.
Telegram. Ya. Update kat situ berapa kerap? Saya ikut juga kadang satu hari sekali saya kongsikan perkongsian. Selalunya video yang saya share dari TikTok saya kongsikan juga, masukkan juga dalam Telegram channel saya. Saya juga kongsikan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Lepas tu kadang-kadang petikan dari buku juga. Saya masukkan dalam Telegram channel saya. Apa-apa info pasal buku, saya dia masukkan dalam Telegram channel saya. Nota Hati Azura Zamri. So korang boleh pergi ke IG Azura lah nak join Telegram tu. Ada IG, TikTok dengan Telegram. Facebook 4 lagi satu ni, Twitter. Facebook, Twitter, Instagram Azura Zamri. Instagram Azura Zamri 92. TikTok Azura Zamri Writer. Okay. Sekian dulu untuk sesi kita bersama Azura Zamri. Terima kasih korang yang join panjang 3 kali live kita. Alhamdulillah. So semoga sukses buku baru. InsyaAllah jangan serik join live kita. Terima kasih Azura. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Amir. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.